Nanti mesej mak nak suruh share. Oh, tapi dia guna headset. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita kongsikan bacaan surah Al-Baqarah daripada ayat 58 dan 61. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di rumah, kalau nak buka Al-Quran, silakan buka Al-Quran, buka surat 9, insya-Allah. Sebelum itu, yang baru pertama kali bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan, insya-Allah. Diharapnya perkongsian kita kali ini akan terus memberi manfaat kepada sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Baik, sebelum kita mulakan, boleh kita dapatkan seperti biasa pengerasnya, iaitu sahabat-sahabat kita kongsikan dahulu, kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan. Dan juga jangan lupa supaya saya terus bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, berikan heart dan juga thumbs up. InsyaAllah sebentar lagi ada poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen, bukan saja sebagai rujukan kita, tapi rujukan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita, insyaAllah, supaya mereka juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, bacaan isti'azah, hamzah dan ain itu disebutkan dengan diberikan perbezaan yang ketara dan jelas, ya. A dengan au, dengan bunyi au ataupun au. Kita baca
A'udzu, zu di hujung lidah mesti keluar di antara dua gigi. Zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sempurnakan mimnya itu dengan menutup mulut rapat. Kalau tak tutup rapat dia kedengar macam huruf nun nanti. Jadi rajin jadi huruf mim, nun. Kalau tutup rapat barulah syaitonir rajim. Barulah sempurna bunyinya. Baik, sekali lagi dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat yang ke-58. Baik, kalau sahabat-sahabat merasakan tulisan ni kecil sebab kita nak muatkan satu ayat. Jadi mungkin sahabat-sahabat kalau tak nampak dengan jelas boleh buka Al-Quran, muka surat 9. Wa id di ujung lidah, khulnad ada khalqalah di situ. Khalqalah sughra, nun baris atas terus naik di atas dal. Khulu dua harakat. Hadhi di hujung lidah. Dhihil ha baris bawah terus naik di atas lam. Qar dan ra di situ menjadi tebal. Qaryata fakulu, ta dengan fa jangan lambat. Kadang-kadang di situ orang dia akan baca qaryata fakulu. Jadi ta itu kedengaran seakan-akan dua harakat. Jadi di situ ta-nya tidak dipanjangkan. Qaryata fakulu minha, dan minha izhar halqi jangan dipanjangkan. Bunyi saja min terus masuk ha. Ha besar ya. Kemudian ha pedas. Hai. Jangan baca hai salah ya. Dia lembut di situ. Hai su di hujung lidah. Sushi tum jangan baca tum. Ramai kadang orang baca tum. Kita kena ingat balik kepada asas. Ta berbaris depan bunyi tu. Bila bertemu mim jadi tum. Kemudian di situ hukum izhar syafawi, jangan dilambatkan masuk ke ra itu. Bunyi saja tum terus masuk raghadau. Di situ idgham bi gunnah, masuk dengan dengung kadar panjang dua harakat. Asalnya raghadan, tapi bila datang waw jadi raghadau, dengungkan dua harakat. Kemudian wad, ada sekali lagi qalqalah di situ. Khulul, lam baris depan terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Ya, jangan baca khulu alba. Jadi kita baca khulul baba sujjadan. Di situ sekali lagi kita jumpa tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Jangan lupa dengungkan dengan kadar panjang dua harakat. Wa qulu hittatun, tanwin bertemu nun, idgham bi gunnah. Jangan lupa dengungkan dua harakat di situ. Kemudian fir ra di situ menjadi nipis. Lakum izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Khatayakum. Baik, kalau kita waqaf di situ ada huruf jim kecil di atasnya, itu namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Baik. Untuk memudahkan kita pilih untuk berhenti di situ. Kemudian ibtidak pada wasanazidul muhsinin. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah kita baca sama-sama sekali lagi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Baik, saya pilih untuk waqaf di situ untuk memberikan kemudahan. Mungkin sahabat-sahabat yang tidak sampai nafasnya boleh berhenti sujadan ma'iwat, berhenti bila kita waqaf jadi sujada. Baik, kalau pilih untuk berhenti di situ, ibtidak balik pada wadkhulul. Dengarkan. Wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Boleh sahabat-sahabat, di Arabnya penjelasan tersebut jelas ya. Cuba kita baca sekali lagi. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul
سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan ayat seterusnya. Baik. Banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat di dalam satu-satu ayat itu. Jadi kalau nak sahabat-sahabat tak boleh nak ingat semua, insya-Allah jangan bimbang, jangan kecewa, jangan frust, insya-Allah. Kami ada jalan cara penyelesaiannya. Sahabat-sahabat boleh join jadi ahli cepat Quran, insya-Allah kita belajar balik daripada asas. Bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kita berikan sebuah buku asas, kita hantar ke rumah, dan juga kita hantar buku tajwid dan rakaman buku asas dan tajwid. Kemudian kita berikan nota ringkasan Rasam Usmani. Kemudian kita berikan bimbingan secara langsung dengan kami, insya-Allah sepanjang hayat. Jangan bimbang, tidak ada yuran komitmen setiap bulan ataupun tahunan. Kita hanya kenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup, insya-Allah. Sahabat-sahabat dan seisi keluarga insya-Allah akan dapat memperbaiki bacaan Al-Quran dengan bimbingan kami, dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi bagi yang berhajat menjadi ahli cepat Quran, boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang ke-59. فَبَدَّلَ الَّذِي ذِي di ujung lidah. Jangan baca lazi. Lazi jadi huruf zai. Di sini huruf zal. ظَلَمُوا Dia makhrajnya macam huruf zal juga, tapi dia jadi tebal gitu. ظَلَمُوا قَوْلًا. Di situ hukum izhar halqi. Bunyi saja lan terus masuk. Ghairal ladzi qila lahum. Bunyi saja hum izhar syafawi terus masuk. Fa anzalna. Di situ hukum ikhfa hakiki. Hukum ikhfa hakiki, panjangkan dua harakat. Jangan tak panjangkan. Jangan pula kita baca fa anzalna. Salah. Bacaan yang betul فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Dua harakat, kemudian terus masuk rij, ada qalqalah di situ, jim. Jim merupakan salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen huruf ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ataupun nak mudah ingatnya, baju dah kotor, ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi kalau ada salah satu daripada 5 huruf tersebut yang ada tanda mati ataupun sukun, jangan lupa berikan pantulan, ya. Rijzam. Kemudian di situ hukumnya idgham bi gunnah. Asalnya zaitan dua di atas bunyi zan, tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung jadi zam dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian minas sama dibacakan 4 ataupun 5 harakat, mak wajib muttasal. Ibima, i nak ke bi jangan lambat. Ibima 2 harakat. Kanu yafsuqun. Baik, cuba kita dengar dan baca bersama-sama. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Baik, kalau saya pilih untuk waqaf di situ untuk memberikan kemudahan bagi sahabat-sahabat yang mungkin tak sampai, bila waqaf di situ ibtidak balik pada fa'anzalna. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah. Dia kena latihan Al-Quran ini mesti diulang-ulang, mesti dipraktiskan. Kalau tak boleh sekali ulang 2 kali, tak boleh 2 kali ulang 3 kali. Baik, kita cuba ulang sekali lagi. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يفسقون. Alhamdulillah, boleh insyaAllah. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan saya heart dan juga thumbs up, boleh insyaAllah. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, tekan button share insyaAllah. Itu saja pengerasnya untuk kali ini. Minta sahabat-sahabat kita panjangkan. Kalau boleh, bukan kita nak kita saja baca Al-Quran dengan betul, kita nak kita ahli keluarga kita yang tersayang, kawan-kawan kita, semuanya dapat baca Al-Quran dengan baik. Jadi jangan, dengan itu jangan lupa, jangan berat tangan untuk menekan button share insya-Allah. Kita tak kenakan bayaran, kongsikan rakaman ini, rakaman pelajaran ini kepada kawan-kawan dan ahli keluarga kita. Baik. Wa idhis zal zi zu di hujung lidah. Tasqa Musa liqau dengan kau tapi kau liqaumihi, maksilah qasirah di situ dibacakan 2 harakat. Faqul dot makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri mengikut keselesaan. Kalau tepi lidah kanan bawakan ke kanan, tepi lidah kiri bawakan ke kiri. Jadi faqul rib, di situ tidak ada pantulan. Jangan pula kita baca nadrib, tidak ada. Jadi baca nadrib bi'asakal hajar, dan ra di situ menjadi tebal. Ra di situ menjadi tebal. Jangan pula kita baca hajar. Ramai orang baca hajar, bukan hajar. Bacaan yang betul ialah hajaru. Sekali lagi kita dengarkan. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Boleh insya-Allah sekali lagi. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Ikhfa di situ. Jangan lupa bacakan 2 harakat. Jangan baca fajarat, salah. Dia kena baca fajarat, 2 harakat. Kemudian barulah masuk fajarat. Ada hamas di situ, bunyi angin rat. Jangan baca rat, tak betul. Kemudian minhus, min izhar halqi, sebut saja min terus masuk hus, ujung lidah. Hus, begitu. Jangan baca hus. Ramai orang baca min hus. Salah. Bacaan yang betul min husnata, 2 harakat. Asyrata aina, ai. Jangan baca ai, tetapi ai. Aina dan nan bila kita waqaf ma'iwat menjadi na dengan kadar panjang 2 harakat. Jangan pula kita berhenti aina. Salah. Yang betulnya aina, baru berhenti. Boleh sekali lagi dengarkan. Fajarat min husnata asyrata aina. Bagi kita lihat ayat seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 58 hingga 61. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu dia punya sendi-sendi huruf dia. Yang mana yang kena dengung, yang mana yang tak kena dengung, insya-Allah. Diharapnya sahabat-sahabat dapat mendapat manfaat daripada penjelasan yang saya berikan. Baik, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan saya hati, love, insya-Allah, supaya saya lebih bersemangat, insya-Allah, sebagai tanda kasih kita sesama Muslim dan kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Qad ada pantulan di situ. Qad dan dal bila kita waqa'a, bila kita pantulkan, kita pepeskan mulut. Qad. Jangan pula kita bulatkan jadi qad. Salah. Bulatkan bila huruf qaf dan ta sahaja. Ba, jim dan dal pepeskan. Qad alima kullu unasim. Di situ idgham bi gunnah. Asalnya sa tanwin 2 di bawah bunyi sin. Tapi bila datang mim jadi sim. Terus masuk ke dalam mim dan didengungkan 2 harakat. Jangan balak baca unasim mashrabahum.
Masuk dah betul lah. Cuma panjang tak cukup. Dia kena baca unasim mash. Baru masuk mash. Rabahum. Sekali lagi dengarkan. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah kita teruskan. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah jangan lupa menekan button share. Kita kongsi-kongsikan insyaAllah. Kulu washrabu mir. Kulu, ku jangan dipanjangkan. Bunyi ku terus masuk lu. Lu dibacakan 2 harakat. Washrabu, bu juga 2 harakat. Mir, di situ nun mati bertemu ra. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ra jadi mir. Mir. Mir gitu ya. Jangan baca min. Kalau min jadi izhar. Mir rizqillah. Lafzul jalalah bila datang sebelumnya huruf baris kasrah jadi nipis. Jangan pula kita baca rizqillah. Tak betul. Yang betulnya rizqillah dengan kadar panjang 2 harakat. La itu dipanjangkan 2 harakat. Lafzul jalalah. Kalau minta ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen, perkataan Allah kalau jumpa dalam Al-Quran, ianya dibacakan 2 harakat. Rizqillah. Baru masuk hiwala saw. Sa di ujung lidah. Saw. Fil fil. Jangan baca fil. Ingat, fa baris bawah bunyi fi, bukan bunyi fe. Bila bunyi fi, bila datang lam jadi fil, bukan fil. Kalau baca fil, memang orang putih kata fil lah. Gagal. Baca yang sebetulnya fil. Ar. Dan ra di situ menjadi tebal. Jangan pula baca ar, tetapi ar. Ardi mufsidin. Cuba dengarkan sekali lagi. Dan kita ikut baca bersama-sama. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik, alhamdulillah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa idh di ujung lidah. Qultum, di situ izhar syafawi. Bunyi saja tum, jangan lambat. Masuk ya Musa. Ya 2 harakat, mu juga 2 harakat, sa juga 2 harakat. Lan, di situ idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Masuk dengan dengung dengan kadar panjang 2 harakat. Lan nas, jangan baca nas. Kalau baca nas, nun bertemu sin. Sekarang ni nun bertemu sad. Nas nasbira ala ta'amin. Idgham bi gunnah. Asalnya ta'amin. Mim tanwin 2 di bawah bunyi min. Bila datang waw jadi ta'amin dengan kadar panjang 2 harakat. Wahidi ha pedas di bawah hai. Jangan baca hi. Hi jadi ha simpul. Baca wahidin din, ikhfa 2 harakat. Asalnya wahidin, dal tanwin 2 di bawah bunyi din. Tapi bila datang fa, hukumnya ikhfa. Tanwin itu disembunyikan di belakang fa dengan kadar panjang 2 harakat. Din, kemudian fad, ada qalqalah di situ. Qalqalah surah. Aulana ain. Jangan baca ulana. Kalau ulana jadi huruf hamzah. Fad'u lana rabbaka yukhrij. Ada pantulan di situ, qalqalah surah. Lana mim, di situ hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Jangan baca mimma tum, salah. Dia kena baca mimma, baru masuk ma. Kemudian tum, di situ hukumnya nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba hukumnya iqlab. Jangan lupa iqlab, bunyi nun ditukarkan kepada mim. Asalnya ta baris depan bunyi tun. Tapi bila datang mim jadi tun, mim yang nipis. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Tun, very light. 2 harakat. Bitul ar, tul ar. Ra di situ menjadi tebal. Lumir. Ni sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu ba.
iqlab di situ 2 harakat. Baq, qalqalah, liha 2 harakat. Waqis di hujung lidah. Sa, dibacakan 4 atau 5 harakat. Iha wa fumiha, fu 2 harakat, mi 1 harakat, dan ha kembali 2 harakat. Wa adasiha wa basaliha. Baik, cuba sahabat-sahabat dengarkan. Wa in qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Baik, kalau saya berhenti di situ untuk memberikan kemudahan pada sahabat-sahabat yang mungkin tak sampai, nak ibtidak balik, ambil pada fad'u lana. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Baik, kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di situ, ibtidak balik pada wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boleh insya-Allah begitu ya. Cuba kita baca sekali lagi sahabat-sahabat. Jangan hanya mendengar dan melihat. Wa in qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat. Kita lihat ayat yang seterusnya. Qala tab, ada khalah di situ. Diluna alladhi, di hujung lidah. Huwa ada khalah sughra di situ, ada pantulan. Jangan baca adna tapi adna. Huwa adna billadhi, bil, jangan baca bil tetapi bil ya. Billadhi, di hujung lidah 2 harakat. Huwa khair, di situ ra-nya menjadi tipis ya. Baik, sekali lagi dengarkan. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat. Kalau kita sekali lagi. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Baik, insya-Allah kita lihat ayat seterusnya. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, terus berikan semangat untuk saya dengan memberikan heart dan thumbs up insya-Allah. Diharapnya heart dan thumbs up sekarang ini sedang berterbangan seperti mana burung-burung yang berterbangan di belakang saya ini insya-Allah. Baik, bagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa sebelum kita meneruskan ayat seterusnya ini, jadi tekan button share dulu insya-Allah, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Baik, sekarang ni hamzah wasal berada di hadapan. Di situ bukan baris atas, bukan fathah, jangan baca ahbitu. Dalam hal ini saya nak bagi tips yang mudah kepada sahabat-sahabat. Mungkin ada yang tolong tulis di ruangan komen. Kalau ada hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya itu. Macam di awal huruf yang pertama itu. Itu namanya hamzah wasal. Kalau datang selepasnya huruf lam, bacalah baris atas. Macam allazi. Ya. Kalau bukan lam, maka lihat huruf yang ketiga.
Sekiranya huruf yang ketiganya berbaris dhammah, iaitu baris depan, maka bacalah dengan baris depan. Dan sekiranya huruf yang ketiga berbaris di bawah, kasrah, ataupun baris di atas, yakni fathah, maka bacalah dengan baris fathah, baris kasrah. Jadi baca ihbitu. Di situ kita baca ihbitu. Jangan baca ahbitu ataupun uhbitu. Bacaan yang betul ihbitu. Tu, jangan baca tu. Kalau kita baca ihbitu jadi huruf ta. Di situ huruf ta. Ta berbaris depan punya tu. Misra, misra. Ikhfa di situ. Asalnya ran. Tanwin dua di atas ra bunyi ran. Tetapi bila datang fa jadi ikhfa, jadi ra dengan kadar panjang 2 harakat. Fa in wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Nalakum idgham mislain, mim mati bertemu mim, juga dengungkan 2 harakat di situ. Kadang-kadang di situlah yang orang tak disiplin. Dia baca contohnya ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Salah kerana dia telah langgar. Sepatutnya ra 2 harakat, fa in 2 harakat, lakum juga 2 harakat. Barulah masuk ma. Jangan baca ma. Kalau nganga luas nanti burung terbang masuk dalam mulut. Dia baca ma 2 harakat. Sa'altum. Tum. Jangan baca tum. Ramai orang baca sa'altum. Bukan sa'altum. Sa'altum. Walaupun kesalahan itu bukan satu kesalahan yang besar, tetapi sebaiknya kita bacalah dengan yang sebetulnya. Tum, bukan tum. Kita kena ingat, kalau sahabat-sahabat keliru, nak bunyi macam mana, go back to the basic. Ta baris depan bunyi tu, bila bertemu mim jadi tum. Jangan pula kita baca ta baris depan bunyi tu, bila bertemu mim jadi tum. Seakan-akan ta baris depan kita baca to. Bukan to tetapi tu. Kalau to jadi tum, kalau tu jadi tum. Jelas? Siapa rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share, berikan heart dan juga likes, insya-Allah. Sekali lagi kita bacakan. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa duribat bat du da di du. Wa duribat du di tepi lidah ya. Wa duribat ri jadi nipis, bat ada hamasnya, ada angin di situ. Alai jangan baca alai tapi lai. Alaihimuz, mim baris depan terus naik di atas zal. Himudzillatu wal maskanatu waba. Yang ni satu lagi. Kadang-kadang ramai saya jumpa dia lambat masuk. Dia baca maskanatu waba. Sepatutnya jangan dilambatkan. Dia baca maskanatu waba. Dibacakan 4 atau 5 harakat. 2 harakat. Bighadabim, idgham bi gunnah. Asalnya ba tanwin 2 di bawah bunyi bin, tapi bila datang mim jadi bim dengan kadar panjang 2 harakat. Minallah. Dan tipsnya pada ayat ini, kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, perkataan lafzul jalalah Allah kalau berada di akhir mesti waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan kurang. Jangan pula kita berhenti minallah. Salah, dia kena berhenti sekurang-kurangnya minallah, baru waqaf. Boleh sahabat-sahabat dengarkan sekali lagi. Wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. The di hujung lidah. Dzalika bi an. Di situ dengungkan 2 harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Jangan tak dengung ya. Nahum izhar syafawi. Bunyi saja hum terus masuk. Kanu ke 2 harakat, nu juga 2 harakat. Yak ada hamas di situ. Furu bi ayah 2 harakat, ya juga 2 harakat.
Tillah. Lafzul jalalah saya bagi tahu di awal tadi, kalau jumpa baris bawah datang sebelum dia baca nipis. Tillah, jangan baca pula tillah. Dia bacanya yang betul. Tillah dengan kadar panjang 2 harakat. Hiwayaq, ada pantulan dan dibulatkan huruf qaf, jangan pula pepeskan, jangan pula bunyi wayaqtulu. Salah, bacaan yang betul wayaqtulu. Nun di situ bersabdu, jangan lupa dengungkan, wajibul gunnah 2 harakat. Wayaqtulunan nabiyyi 2 harakat. Nabi ghai, jangan baca bi ghai. Kalau baca bi ghai jadi salah, bunyi keras di situ, sepatutnya bunyi lembut. Bi ghairi ra baris bawah jadi nipis di situ, naik terus di atas lam. Bi ghairil haqq, dan bulatkan mulut, jangan pula haqq, tak betul. Yang betulnya haqq gitu. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat kita baca sekali lagi. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Baik, di situ haqq, di situ jadi qalqalah akbar dan qaf itu ada sabdu haqq. Dia pantulannya itu lebih kedengaran, lebih jelas daripada qalqalah kubra dan juga sughra. Ya, qalqalah ini dia ada qalqalah sughra yang mana ada tanda huruf yang 5 itu ba, jim, dal dan qaf dan juga ta ada tanda mati asli. Qalqalah kubra dia ada baris, dia jadi pantul kerana kita waqaf, dan juga qalqalah akbar dia ada baris tetapi ditambahkan dengan sabdu. Sabdu. Jadi pantulannya itu lebih daripada kubra dan juga sughra. Baik, kita cuba sekali lagi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Boleh, insya-Allah kita teruskan. Za di hujung lidah. Zalika bima, jangan bima. Kalau ma tu burung terbang masuk dalam mulut kita. Bima 2 harakat. Asau, sad baris atas terus masuk di atas waw yang kedua. Tekankan kerana waw itu bersabdu. Asau wa kanu, kemudian ya'tadun. Jangan baca ya. Kalau ya jadi huruf hamzah, kalau yak jadi huruf kaf. Bacaannya ya. Sekali lagi dengarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, alhamdulillah. Macam mana sahabat-sahabat? Diharapnya perkongsian tersebut memberikan sedikit nilai tambah kepada sahabat-sahabat dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi bagi yang berhajat, insya-Allah, kalau kita tahulah bila kita baca ayat Al-Quran ini, satu persatu kita dapat lihat hukum-hukum, banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat di dalamnya. Jadi insya-Allah sekarang kita akan baca daripada awal ayat 58 hingga 61. Tapi sebelum itu, suka saya kongsikan bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan bimbingan langsung daripada kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas, sebuah buku tajwid, rakaman buku asas dan rakaman buku tajwid, dan juga insya-Allah kita akan berikan bimbingan kita dari masa ke semasa. Boleh menghubungi kami secara langsung insya-Allah untuk mendapatkan bimbingan bacaan Al-Quran. Jangan bimbang, tidak ada komitmen yuran bulanan ataupun tahunan. Kita hanya kenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup, insya-Allah. Bagi yang berminat untuk kami bantu anda dan ahli keluarga anda mahir dalam bacaan Al-Quran, insya-Allah boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Insya-Allah pihak admin kami akan menjawab ataupun membantu anda mendaftar sebagai ahli cepat Quran secepat mungkin. Baik,
tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita teruskan pada bacaan. Sebelum kita masukkan pada bacaan ini, saya mohon sangat-sangat yang ramai-ramai bersama dengan saya ni tolong tekan share seorang sekali, insya-Allah ya. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi. Dah bersedia? Dah bersedia belum ni? Kalau bersedia bagi thumbs up sekali. Kalau dah sedia bagi thumbs up sekali, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian saya tadi sedikit sebanyak memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi suka saya ingatkan yang belum lagi menekan button share, kita tekankan button share dulu. Dan bagi yang berhajat untuk mendapatkan bantuan daripada kami secara langsung, insya-Allah kami akan postkan ke rumah anda sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan juga rakaman buku asas dan tajwid, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang akan kami berikan kepada mereka yang menjadi ahli cepat Quran, ya. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tahunan, hanya yuran keahlian sekali saja seumur hidup. Maksudnya just sekali saja tuan-tuan dan puan-puan jadi member ahli cepat Quran, insya-Allah sampai mati dapat belajar, sampai bila-bila insya-Allah, dan mendapat bantuan daripada kami daripada masa ke semasa untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi apa tunggu lagi? Yang berminat komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang, dan jangan lupa untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran pengajian Al-Quran, subscribe YouTube channel kami Fatihah TV insya-Allah dan tekan notifikasi. Jadi insya-Allah diharapnya perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap, yang salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, dan tonton video selepas ini insya-Allah berdurasi 2 minit insya-Allah untuk mengetahui kaedah bagaimana kami gunakan bagi mereka yang nak jadi ahli cepat Quran, belajar daripada asas insya-Allah. Baik, assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran,
Jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.